Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, istri Tan Sri Tun Daim Zainuddin, Daim Zainuddin membuka cerita segala-galanya apa yang berlaku dengan suami beliau yang tercinta. Istri Daim Zainuddin menyatakan bahwa ini sebab Daim dianiaya. Beliau kata Daim dianiaya kerana dia kaya. Itu dakwa istri beliau. Siasatan berkaitan rasuah terhadap bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin dibuat kerana kejayaannya yang dijadikan alasan untuk memfitnah dakwa istrinya Naimah Khalid. Dalam kenyataan dibaca sebelum memberi keterangan kepada SPRM, beliau turut mendakwa wujud kempen memutarbelitkan untuk memburukkan dan menggambarkan suaminya sebagai perasuah kerana sangat kaya. Menurutnya, sebagai sebuah negara bebas dan mengamalkan demokrasi, tidak menjadi kesalahan untuk berjaya dalam bidang perniagaan, malah menguntungkan negara melalui pembinaan ekonomi serta peluang pekerjaan. Suami saya dianiaya sebab kejayaannya kini dijadikan alasan untuk memfitnah nama baiknya dan menggambarkannya sebagai seorang perasuah, katanya, yang ditemani dua anaknya Muhammad Amir dan Muhammad Amin. Siasatan terhadap Daim itu dipercayai berkait sitaan bangunan Menara Ilham milik Daim oleh SPRM pada Disember lalu. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan Daim sedang disiasat kerana dipercayai terlibat rasuah dan pengubahan wang haram. Dalam pada itu, Naimah juga menegaskan suaminya adalah seorang ahli perniagaan berjaya dan menjadi hartawan sebelum menganggotai kabinet pada 1984. Dakwanya, walaupun Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak menyukai Daim, beliau seharusnya menghormati prinsip seseorang tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Inilah yang dilakukan Perdana Menteri yang beberapa kali kebelakangan ini mendakwa suami saya memiliki kekayaan haram tanpa memberi sedikit pun bukti. Adakah Perdana Menteri mencadangkan ahli perniagaan Melayu yang berusaha keras dan berkebolehan tidak boleh menjadi kaya tanpa menggunakan jalan tidak sah atau haram, kata beliau lagi. Anwar sebelum ini menafikan wujud sebarang motif di sebalik penyitaan bangunan itu dengan berkata, langkah berkenan menunjukkan agensi anti rasuah itu akan menyasar sesiapa sahaja tanpa mengira latar belakang maupun kedudukan mereka. Daim kemudian membinas Anwar dan SPRM berhubung siasatan itu yang disifatkannya sebagai pemburuan. Dalam kenyataan di Esrawani, Daim mendakwa beliau tidak dimaklumkan mengenai kesalahan yang didakwa dilakukannya. Beliau juga mendakwa ada usaha terancang untuk memburuk-burukkan dirinya dengan mengeluarkan maklumat salah dan sindiran tidak berasas. Dipetik daripada myKMU.net, diambil dari laporan daripada FMT. Akhirnya, istri Daim Zainuddin bersuara, cerita segalanya dengan mengatakan Daim dianiaya kerana kaya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, petang ini kita telah mendapat jawapan yang tepat dan benar. Siapa bekas Perdana Menteri yang dikaitkan dengan promosi dan juga berkaitan dengan penggunaan wang untuk promosi sehingga mencecah 700 juta ringgit itu. Yang kita tahu sebelum ini hanya disebut bekas Perdana Menteri. Akhirnya dipetik daripada My Metro, kini disebut dengan terus terang Perdana Menteri atau bekas Perdana Menteri yang diambil keterangan oleh SPRM ialah Ismail Sabri Yaakob.
Hari ini dilaporkan di My Metro, isu perbelanjaan promosi keluarga Malaysia, SPRM akhirnya ambil keterangan Ismail Sabri Yaakob. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob diambil keterangan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hari ini berhubung siasatan penggunaan dana RM700 juta bagi tujuan promosi dan publicity. Difahamkan ahli Parlimen Berak diambil keterangan di sekitar ibu negara kira-kira 10 pagi tadi. Berita Harian cuba menghubungi Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki untuk mengesahkan perkara itu, namun panggilan tidak dijawab setakat ini. Sementara itu, BH difahamkan SPRM juga sudah merakam keterangan beberapa individu termasuk pembantu peribadi kepada Ismail Sabri Yaakob. Saudara-saudara sekalian, semua ini adalah rentetan daripada apabila polis menerima laporan dakwaan salah guna dana 700 juta dua kerajaan terdahulu. Jadi kalau laporan polis itu menyebut dua kerajaan terdahulu, pastinya ia sedang merujuk kepada dua pemimpin atau Perdana Menteri sebelumnya. Yang mana kita semua tahu, Perdana Menteri dua kerajaan sebelum ini ialah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi persoalan yang seterusnya ialah, adakah Muhyiddin Yassin juga akan dipanggil oleh SPRM untuk dirakam keterangan? Polis sebenarnya telah pun menerima laporan berhubung dakwaan penyalahgunaan dana 700 juta oleh dua kerajaan terdahulu untuk iklan dan publicity bagi menghibahkan agenda kerajaan dalam tempoh tahun 2020 hingga 2022. Saudara-saudara sekalian, isu ini memang mendapat perhatian penuh daripada netizen kerana mereka mula mempersoalkan. Mereka kata, bagaimana penggunaan 700 juta ringgit itu dan kenapa begitu besar perbelanjaan digunakan untuk hanya publicity. Kerana ada juga netizen kata kalau 700 juta itu digunakan untuk pembangunan, berapa banyak sekolah atau hospital yang mampu dibuat, kata mereka lagi. Yang kita harapkan ialah perkara ini dapat dirungkaikan. Kita berharap 700 juta itu dibelanjakan dengan betul, tanpa ada ketirisan dan tanpa ada penyelewengan. Berapa jumlahnya pun dibelanjakan, kalau semuanya digunakan dengan betul, dengan cara yang tepat, tidak ada penyelewengan dan tidak ada ketirisan, kita tidak akan query dan kita tidak akan ambil kisah sangat. Tapi kalau ada unsur-unsur rasuah, unsur ketirisan, penyelewengan, ianya harus diambil tindakan segera. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Sekali lagi kita digemparkan dengan berita paling duka cita untuk ahli Parlimen Perikatan Nasional. Apabila disahkan 3 ahli Parlimen daripada Bersatu Sokong Perdana Menteri menafikan ditawar sertai langkah Dubai. Jadi maknanya siapakah orang-orang yang terlibat dengan langkah Dubai ini? Jadi nak tanyalah semula kepada Raja Petra Kamarudin, siapa yang beliau maksudkan? Kerana 3 orang ahli Parlimen Bersatu sudah mengesahkan mereka yang menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim menafikan ditawar sertai langkah Dubai. Dengan kata lain, mereka tidak tahu menahu, tidak tahu dan tidak terlibat sama sekali. 3 ahli Parlimen yang baru-baru ini mengisytiharkan sokongan terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan mereka tidak menerima sebarang tawaran menandatangani akuan bersumpah SD untuk menukar kerajaan di tengah-tengah spekulasi langkah Dubai. Ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim, ahli Parlimen Jeli Zahari Kecik dan ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman menegaskan perkara itu ketika dihubungi Malaysia Kini hari ini.
Kata beliau, saya tidak terima apa-apa tawaran menandatangani SD dan saya kekal komited menyokong Perdana Menteri, kata Muhammad Azizi. Suhaili pula menegaskan dia tidak akan membuat pusingan New sama sekali dalam soal tersebut. Ya, kata beliau, sokongan saya 100% terhadap Perdana Menteri yang ke-10, Perdana Menteri ke-10. Tiada pusingan New lagi. Bagi saya, 100% sokong Perdana Menteri ke-10, ujarnya kepada Malaysia Kini. Sementara itu, Zahari juga menyatakan dia tidak menerima sebarang tawaran daripada mana-mana pihak yang mahu menjatuhkan kerajaan perpaduan. Setakat ini tiada tawaran dan saya akan terus istiqomah menyokong Perdana Menteri ke-10, katanya ringkas melalui mesej aplikasi WhatsApp. Untuk rekod, ketiga-tiga mereka merupakan antara 5 anggota parlimen daripada Bersatu yang menyatakan sokongan kepada Anwar sebelum ini. 2 lagi daripada mereka adalah ahli parlimen Kuala Kangsar, Iskandar Zulkarnain, Abdul Khalid, dan ahli parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Faisal. Sejak beberapa hari lalu, sesetengah pemimpin PN mendakwa mereka sudah bersedia mengambil alih kerajaan kerana mendapat jumlah yang mencukupi bagi membentuk majoriti di Dewan Rakyat. Antaranya ialah Menteri Besar Kedah yang juga pengarah pilihan raya Perikatan Nasional, Muhammad Sanusi Maknur, yang mendakwa kerajaan perpaduan hanya menanti masa untuk tumbang. Hal itu kerana dakwa Sanusi, Perikatan Nasional sudah mempunyai jumlah SD yang mencukupi. Dia bagaimanapun tidak memaklumkan secara terperinci termasuk mengenai jumlah SD yang diperolehi. Dakwaan itu muncul selepas spekulasi wujudnya langkah Dubai yang dikatakan mengancam kepada kejatuhan kerajaan perpaduan. Saudara-saudara sekalian, sah lagi bersulu, Anwar Ibrahim masih mempunyai sokongan majoriti yang cukup, bahkan melebihi 2/3 di parlimen. Dengan adanya penegasan sekali lagi, 3 ahli parlimen daripada Bersatu yang menyokong Anwar Ibrahim sebelum ini dengan menegaskan 100% masih menyokong Anwar Ibrahim dan tidak akan membuat U-turn. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.